Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. So kita continue dengan 9.2 graph of simple harmonic motion. So kita akan discuss displacement time graph, VT graph, AC graph and energy displacement graph. Okey. Okey, seperti yang kata saya terang sebelum ni. Okey, sebelum ni saya terang dah macam mana dapat equation ni, dah dapat macam mana graph ni kan. Okey, untuk mendapatkan A max, V max apa semua ni. Okey, so kita continue benda yang sama je untuk 9.2. So 9.2 kita ada Y equal to A sin omega T. So bentuknya adalah bentuk sine graph. Okey, sine graph. Dan kat sini adalah A amplitude, ni adalah negatif A. Okey, untuk VT graph, V equal to A omega, sebab kita differentiate with respect to T, kita akan dapat A omega cos omega T. So, dapatlah graph cos. Okey, graph cos. Kat sini A omega, kat bawah ni negatif A omega. And then to get the acceleration, we differentiate dV over dt. And bila kita differentiate omega t akan dapat, kita buat keluar omega kat depan, so jadi A omega squared. Tapi bila kita differentiate cos, okay, cos akan dapat negatif sin omega t. Okay, so ni akan jadi inverse graph. Okay, so ini akan jadi negatif A omega squared untuk A max ataupun A omega squared. Okay, itu adalah graph untuk tiga graf, ATVT dan juga YT. Okay, kemudian kita move kepada energy displacement graph, EY. Okay, sebelum ni kita ada kinetic energy. Kinetic energy sama juga dengan half m omega squared A squared minus Y squared. So, graph dia bentuk saya lukis colour lain sikit. Okay, colour macam ni. Okay, hijau ni. Oops. Okay. Dan kalau untuk yang hijau, tu biru. Okay, untuk U equal to half m omega squared Y squared. Bentuk dia adalah U. Okay. Okay, untuk U. So, bila kita tambah E equal to K plus U, kita tambah these two equation, akan dapatlah sama dengan half M omega squared A squared. Okay, M omega squared ni bersamaan juga dengan K, spring constant squared. Okay, yang tu, kita edit these two, so dapatlah satu line. Okay, yang inilah bersamaan dengan E. Yang biru ni U, yang hijau tadi K, yang biru ni adalah E. Okay. Sebab U bila dekat dekat maximum displacement ataupun amplitude, dia adalah paling maksimum. Tapi bila dekat maximum amplitude kat sini saya lukis balik, kat sini. Ni kat sini. Okey, kita tarik kan X kan, ataupun ni adalah maksimum. So sama dengan A. Tarik paling maksimum kat sini. Maksimum displacement sama dengan amplitude. Okey, dekat sini U dia paling maksimum. Okey, kat sini, tapi K sebab dia berhenti sekejap, so K sama dengan kosong. Okey, daripada graf-graf ni, okay, soalan dia kita kena discuss. Okay, discuss ni kita kena take out lah info yang apa kita ada. Okay, contohnya soalan nombor 12. Ini adalah YT graph, displacement against time graph. Okay, move in simple harmonic motion. The period for this motion is, okay, period is one complete oscillation. So maksudnya daripada sini sampai ke sini. Okay, so ni 1, 2, 3. So, maksudnya ni 6, ni 4, yang ni 2. So, jawapan dia adalah 2 second. Okay, 2 second.
1 second. Okay, soalan number 13. Okay, choose the correct answer for the minimum acceleration. Minimum acceleration. Okay, saya rasa bukan minimum acceleration ni. Okay, saya rasa sebenarnya yang ini adalah minimum acceleration. Okay, untuk soalan 13. Okay, choose the correct answer for the minimum acceleration. Okay, minimum acceleration and turning point. Sekejap, soalan macam something wrong sikit lah. Okay, kalau minimum acceleration, okay, katakan ni ada pendulum. Minimum acceleration kat mana? Kita tengok balik tadi. Tengok short note kita. Okay, minimum acceleration berlaku di equilibrium position. Okay, turning point dekat sini. Bila dia nak ubah arah. Okay, equilibrium position minimum point. Okay, so untuk untuk soalan ni, saya rasa soalan ni macam yang ini je kot. Okay, itu yang minimum acceleration. So, kita tengok minimum acceleration dekat sini. Sini maksudnya A sama dengan kosong lah. Ataupun yang ni maksudnya yang ni dikedudukan equilibrium position. Okay, equilibrium position. Ya, yang ni dah sama. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 5 saat. Oh, okay, betul-betul soalan ni. Okay. Dan turning point dia dekat mana? Turning point, maksudnya kalau yang ni equilibrium position, turning point dia dekat sini. Sini turning point, sini turning point. Okay, ni semua turning point ni. Yang kuning ni turning point semua. Maksudnya pada 5 cm. Okay, so jawapan dia adalah A. Okay. Yang biru ni, yang lain hijau ni adalah equilibrium position. Okay, yang kuning ni setanda ni semuanya adalah turning point. Maksudnya dia berubah arah. Okay, dia pergi, dia patah balik. Kat sini turning point. Okay, soalan nombor 14. Okay, the graph below show the force acting on a particle of mass m equal to 2 kg. What type of motion is the particle undergoing? Okay, give your reason. So, ini adalah SHM. Okay, because the force is proportional to its displacement. Okay, displacement. Okay, proportional, straight line, but directed opposite direction. Opposite to its displacement. Okay, macam nak tahu opposite? Sebab awak akan dapat yang ni F sama dengan negatif KX. F awak tu ada negatif tu direction dia terbalik. Okay, bila terbalik, macam mana awak tahu? Awak tengok graf dia, bila kita dapat gradient negatif. Okay, untuk this part A, what is its amplitude? Okay, amplitude iaitu dekat sini kita tengok maximum displacement. Okay, ini adalah F against displacement. Maximum displacement ni adalah 0.1 meter. Okay, calculate the angular velocity. Okay, angular velocity kita nak kira kat sini. B1, angular velocity. Kita ada F dengan X. Okay, F equal to KX. Okay, kita tahu K
sama juga dengan M omega squared X. Nak tahu mana? Tengok yang short note tadi yang saya highlight tu. Okay, so kita substitute nilai kat sini. Sorry, kita masuk negatif. Okay, kita substitute nilai, katakan kita masuk negatif 20. M dia sama dengan 2 omega squared, kita masukkan 0.1. So omega awak akan dapat 10 radian per second. Okey, untuk nombor 2, period, kita dah ada omega. Omega equal to 2 pi divided by period. So period sama dengan 2 pi bahagi 10 akan dapat 0.628 second. Okey, untuk nombor 3, dia tanya maximum velocity. Okey, V max equal to omega A. Okey, ataupun plus minus omega A. Omega, awak ambil omega ni. Okey, 10, amplitude awak 0.1. So plus minus 1 meter per second. Okey, daripada graph kita boleh take out info untuk dapatkan nilai-nilai yang ni. Okey, lagi soalan nombor 15. Okay, this one, displacement against time graph. Okay, kat sini dia kata angular velocity kita sama dengan 3 radian per second. For this oscillator, sketch and label the graph VT. Ambil kau, dia nak VT. Okay, kita kena tulis general equation untuk graph ini dulu. Okay, y equal to a sin omega t. So, sama juga dengan 5, y equal to 5 sin. Okay, omega kita adalah 3t. Substitute. Okay. Okay, kemudian kita nak vt. V sama dengan dy over dt. Okay, 3t differentiate with respect to t akan dapat 3. Darab dengan 3. Sin kita differentiate akan dapat cos 3t. So kat sini akan dapat 15 cos 3t untuk V. Okay, kemudian kita nak A. A sama dengan dv over dt. Okay, differentiate dalam ni akan dapat 3. Bawa keluar kat luar. Okay, differentiate cos akan dapat negatif sin 3t. So, kat sini negatif 45 sin 3t. Okay, daripada sini, barulah kita boleh lukis graph. Okay, saya nak lukis graph VT. Okay, VT cos. Okay, cos. Kat sini, maksimum V saya adalah 15, negatif 15. Okay. Lepas tu, untuk graph ni, A pula. AT, okay, sin ada inverse. Okay, so negatif 45 kat sini, kat atas pun 45. Okay, berapa period saya? Okay, kita ada omega, kita boleh cari period. Omega equal to 2 pi divided by t. So, t sama dengan 2 pi bahagi omega, awak akan dapat, ataupun bahagi 3, aku akan dapat 2.1 second. So, kat sini 2.1 second. Ni pun 2.1 second. Okay. Boleh. Differentiate ni senang je. Okay. Last kali. Okay. Last kali. Soalan ni hilang tu. Okay. Sekejap saya tulis dulu. Okay. Saya tulis dah. So, a particle of mass 4 kg is vibrating in SHM. The graph for the potential energy U against displacement is shown in the figure 9.3. Okay, so calculate angular velocity. So U and Y. So U equal to half ky squared. Ataupun disebabkan kita cari angular velocity, K sama dengan U sama dengan half K sama dengan M omega squared Y squared. Okay. So kita substitute nilai kat sini. Okay, kat sini dah tahu kat sini.
So U sama dengan 1, M kita sama dengan 4 omega squared, Y kita pada 1 sama dengan Y kita sama dengan 0.2 squared. Okay, so akan dapat dapat omega squared omega sama dengan 3.54 radian per second. So dah ada omega, bolehlah cari period. Okay, senang je kan? Okay, so nanti soalan pasti nanti saya akan bagi, saya akan pilih yang mana yang awak kena buat. Okay, itu sahaja untuk 9.2. Okay, kita jumpa untuk 9.3. Terima kasih.